Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat bertemu pada malam ini untuk meneruskan pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji, dan insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan korban. Jadi pada minggu yang lalu kita telah membincangkan sedikit berkaitan dengan korban dari sudut pengertiannya, hikmahnya dan juga hukumnya. Baik, hukum berkorban. Di mana korban ini pada dasarnya hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad dituntut ke atas orang yang berkemampuan. Adapun orang yang tidak ada kemampuan, maka tidak disunatkan. Sebab korban ini ialah berkaitan dengan ibadah maliyah, ataupun kita sebut sebagai ibadah harta. Kita kena keluarkan harta untuk kita melaksanakan ibadah itu. Maka kebiasaannya apabila ibadah itu ialah ibadah maliyah, maka akan ada syarat yang dipanggil sebagai istita'ah, iaitu kemampuan. Kemampuan samalah macam haji. Haji selagi mana orang tu tak mampu, maka tak wajib. Bila dia dah mampu, ada dari sudut keuangan dia, maka dia wajib pergi haji. Baik. Jadi dia secara dasarnya hukumnya adalah sunat muakkad bagi orang yang mampu, dan dalam beberapa keadaan dia boleh berubah menjadi wajib. Wajib dengan cara yang disebut sebagai ta'yin, apabila seseorang itu menentukan haiwan kepunyaannya sebagai ibadah korban, ataupun dengan cara dia bernazar untuk berkorban. Maka dengan cara itu ibadah korban itu menjadi wajib ke atasnya untuk dia laksanakan. Baik. Jadi pada malam ini kita terus lagi dengan tajuk berkaitan dengan orang yang dituntut berkorban. Siapakah orang yang dituntut ataupun disunatkan ke atasnya untuk berkorban? Baik. Maka berkata pengarang, sidang pengarang kitab Fiqh Manhaji ini, dia kata sunat berkorban bagi orang-orang yang cukup syarat-syarat berikut. Yang pertama, Islam. Jadi dah tentulah apabila tersebut ianya ibadah, maka sudah tentulah ia dituntut ke atas orang Islam. Orang yang bukan Islam, maka dia tidak dituntut untuk menunaikan, ataupun perintah Allah itu tak kena atas mereka. Baik. Walaupun dari segi hakikatnya mereka tetap akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dituntut berkorban bagi orang yang bukan Islam. Baik. Kedua, baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Orang yang belum baligh dan tidak berakal tidak disunatkan berkorban kerana tidak mukallaf. Jadi syarat yang pertama dan yang kedua tadi, Islam, kemudian baligh dan berakal, ialah syarat yang merangkumi apa yang kita panggil sebagai taklif, mukallaf, orang yang dibebankan tuntutan syarak. Maka kalau luar daripada tiga kerangka ni, Islam, baligh dan berakal, maka dia tidak dituntut untuk berkorban. Baik.
Yang ketiga, baik. Yang ketiga, berkemampuan ataupun istita'ah. Dia mampu, ada belanja lah. Maknanya dia ada duit ya, untuk dia melaksanakan ibadah korban. Dia mampu. Maka ketika itu dia dituntut. Baik. Maksud berkemampuan, macam mana kita nak tentukan seseorang itu mampu ataupun tidak berkorban, ataupun kita nak tengok diri kita lah. Kita nak tengok diri kita ni mampu tak untuk berkorban. Okay, baik. Sebab tak lama dah nak masuk raya haji ni. Baik. Maka dia kata maksud berkemampuan ialah seseorang yang mempunyai harta atau wang melebihi perbelanjaan untuk dirinya sendiri dan mereka di bawah tanggungannya, sama ada makan, pakaian, tempat tinggal dan tempat tinggal pada sepanjang hari raya dan hari-hari tasyrik. Dia lebih kurang macam zakat fitrah. Zakat fitrah kita baca itu, siapa yang wajib, cuma zakat fitrah tu dia wajib. Siapakah yang wajib keluar zakat fitrah? Iaitu orang-orang yang ada lebihan belanja untuk dirinya dan juga tanggungannya pada malam hari raya dan juga hari raya. Ada lebih belanja, maknanya makan cukup, tempat tinggal ada, pakaian semua ada lebih lagi. Maka dia wajib keluarkan zakat fitrah. Untuk korban pula untuk korban pula, maka orang yang dikira berkemampuan ialah orang yang mempunyai lebihan perbelanjaan untuk hari raya pertama 10 Zulhijjah, malamnya dan juga siang hari raya, dan juga 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sebab waktu-waktu ni ialah waktu korban. Waktu dilaksanakan ibadah korban. Maka kalau seseorang itu ada lebih duit belanja dia, maknanya duit yang ada pada dia cukup untuk dia dan keluarganya bagi perbelanjaan wajib, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Jadi kalau nak dia berkorban sampai tertonggok sewa bayar rumah, sewa rumah tu, maka tak mampu lah tu. Baik, korban punya pasal sampai 3 bulan tak bayar sewa, alah kena halau untuk rumah. Baik. Jadi tempat tinggal tu ialah perbelanjaan yang wajib. Maka dia dah cukup untuk bajet untuk dia dan keluarga dia untuk 4 hari itu, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah cukup. Bila dikira balik keluar daripada 13 Zulhijjah tu, 14 Zulhijjah tu masih lagi ribu-ribu dalam bank dia, sebagai contoh. Maka orang yang macam ni lah yang dituntut untuk berkorban, ataupun kita kata yang disunatkan untuk berkorban. Jadi kalau duit ada cukup-cukup saja, cukup-cukup saja untuk belanja hari raya dan juga hari-hari tasyrik, maka dia tak disunatkan untuk berkorban. Ataupun ada lebih ada, tapi tak sampai tak sampai kepada membolehkan dia untuk buat ibadah korban. Katakanlah lembu tu seekor sebahagian, satu bahagian 500 lah, ataupun 500 setengah, keluar daripada 13 Zulhijjah ada 200 je, kan, sebagai kata ada 200 saja, maka juga tidak diwajibkan untuk dia buat korban. Baik. Okey, itu dia mesti berkemampuan. Okey, orang yang berkemampuan. Okey, baik. Jadi itu 3. Jadi kalau diri kita, Islam balik berakal tu memang adalah pada diri kita. Cuma dari sudut kemampuan itu kita ukur sendiri. Kita punya tahap ekonomi kita macam mana, pendapatan kita macam mana,
Kalau kita memang ada pendapatan yang tetap setiap bulan dapat gaji bersama tu, ataupun perniagaan kita okey, berjalan dengan baik, maka kita dah boleh nampak dah, boleh kira dah daripada sekarang ni cukup dah belanja untuk korban. Jadi kalau cukup, maka kita dituntut untuk melakukan ibadah korban. Baik. Tetapi tuntutan itu paling tinggi dia pergi kepada sunat muakkad sahaja, bukan wajib. Okey, baik. Okey, itu adalah berkaitan dengan orang yang dituntut untuk melakukan ibadah korban. Okey. Kemudian kita lihat habis situ, kita tengok pula binatang yang disyariatkan untuk korban. Jadi binatang jenis apakah yang kita boleh buat korban? Baik. Korban hanya sah, dia disebut hanya sah dengan unta, lembu, kambing dan biri-biri. Itu binatang yang boleh buat korban, ataupun kita sebut binatang-binatang tadi itu sebagai binatang ternakan. Binatang ternakan yang dipanggil dalam bahasa Arabnya sebagai al-an'am. Dalam surah Quran pun ada kan surah Al-An'am tu. Al-An'am ni maknanya binatang ternakan berkaki 4, yang diwajibkan zakat. Gitu. Binatang ternakan berkaki 4 yang diwajibkan zakat. Jadi kalau kita kata rusa sebagai contoh kan, rusa pun bahimah juga, berkaki 4, dan juga dia diternak. Sekarang ni lah, dulu liar, sekarang ni ada orang ternak secara komersial lah unta tu. Unta pula, rusa tu. Tetapi dia tidak termasuk dalam kata nama al-an'am. Walaupun dia mahal, tapi kalau ikutkan lagi mahal lagi baguslah untuk korban, tapi dia tak termasuk dalam binatang yang boleh dibuat korban, kerana dia terkeluar daripada kata nama al-an'am. Baik, jadi yang hanya boleh buat korban adalah unta, lembu tu slash dia kerbau lah, sebab kerbau juga termasuk dalam an'am. Dia kerbau dengan lembu samalah. Kerbau dengan lembu sama, sebab dia diternak, dia diternak, dan juga dia wajib dizakatkan seperti mana lembu lah kiraan dia. Seperti mana lembu, cumanya yang liar sajalah, yang hidup sendiri di hutan, seladang ke, ataupun dalam National Geographic biasa tengok kerbau Afrika tu, yang tu tak boleh lah tangkap seekor buat korban. Maka tak boleh, sebab dia liar, dia tak termasuk dalam al-an'am, walaupun rupa lebih kurang kerbau, hak ada je. Okay, baik. Okey, jadi itu sahaja binatang yang dibolehkan buat korban. Baik. Selain daripada itu, ayam, itik ke apa sajalah, maka tidak dinamakan, ataupun sembelih bolehlah, tapi tidaklah dapat pahala korban. Okey, baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadah menyembelih korban. Mansakan tu maknanya ibadah, satu ibadah, yakni apa dia? Ibadah korban. Maknanya umat-umat yang terdahulu pun, dia disyariatkan ibadah korban ni. Bahkan saya pernah sebut sebelum ni bahawasanya ianya segalonya sampailah kepada manusia yang masyarakat manusia yang pertama, iaitu Qabil dan Habil, anak kepada Nabi Adam alaihissalam. Baik, bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadah menyembelih korban atau lain-lainnya, supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan permurniaannya kepada mereka binatang-binatang ternak yang disembelih itu.
ya, ma razaqahum min bahimatil an'am, apa yang telah dikurniakan oleh Allah, direzekikan oleh Allah daripada bahimatil an'am. Jadi dalam ayat Quran ni Allah Ta'ala telah menyebut secara jelas perkataan bahimatil an'am. Allah tak sebut ma razaqahum minal hayawanat sebagai contoh. Apa yang direzekikan kepada kamu daripada haiwan-haiwan. Bila sebut haiwan-haiwan di umum boleh berlaku lah, tapi Allah sebut secara jelas, secara khusus bahimatil an'am, iaitu binatang ternakan berkaki empat. Bahimah ni yang berkaki empat, ya, binatang ternakan berkaki empat. Okey, baik. Maka sebab itu disyariatkan untuk korban ini unta, lembu, kambing dan biri-biri. Kambing, biri-biri itu mereka samalah. Baik. Tidak terdapat hadis, tidak terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata-kata sahabat yang menunjukkan bahawa yang dijadikan korban selain daripada binatang-binatang tersebut. Tidak ada dalam hadis Nabi sebut binatang selain daripada yang kita tahu, ataupun tidak ada dalam amalan para sahabat, ya, para sahabat salafus salih, mereka berkorban dengan selain daripada binatang yang disebut tadi. Maka ianya menjadi ijma' di kalangan para ulama, ya, bahawa binatang korban ialah apa-apa yang tersebut tadi lah. Okay, baik. Binatang yang afdal dijadikan korban ialah unta, ya, itu yang pertama, unta, diikuti lembu dan kambing. Itu dia punya susunan dia. Kalau kita baca dalam kitab fiqh sebagai contoh, kitab Iqna' kitab Iqna', dia ada sebut afdal daripada beberapa sudut. Sudut contohnya yang disebut ni ialah dari sudut iqamatus syiar, dari sudut mendirikan syiar ibadah korban tu. Dari sudut mendirikan syiar ibadah korban, memang yang paling afdal, yang paling mahal lah, yang paling besar, iaitu unta. Itu paling afdal sekali, ya. Kemudian turun kepada lembu dan baru kepada kambing. Di sana ada ulama yang menyebut afdal, ya, dari sudut daging. Afdal dari sudut daging. Baik. Kalau afdal dari sudut daging, yang tadi tu, yang afdal dari sudut syiar tu, dia unta, lembu dan kambing. Dan kambing ni dia lebih baik daripada satu bahagian lembu ataupun satu bahagian unta. Seorang tu kalau dia berkorban dengan seekor kambing untuk dia seorang, lebih baik daripada dia berkorban satu bahagian lembu ataupun satu bahagian unta. Itu dari sudut syiar. Maknanya satu nyawa seorang, satu nyawa binatang tu atas untuk satu orang. Itu lebih afdal. Baik. Kalau dari sudut daging pula, yang afdalnya adalah kambing. Dari sudut daging, kerana dah tentulah tuan-tuan, bila sebut kambing ni kita ketahui lutut nak makan sedap kan. memang dia punya daging ni sedap lah. Sebab tu dari sudut dari sudut afdal, dari sudut dagingnya yang afdal adalah kambing. Dan di sana ada ulama gariskan yang afdal dari sudut warna binatang tu pun dia ambil kira dari sudut afdal dia. Yang paling afdal ialah yang berwarna putih. Kalau ada lah, tapi saya tak tahulah warna binatang ni ada beza harga tak? Ke sama je, hitam, putih, merah, sama je harga tak? Maknanya kalau kita boleh cari binatang yang lembu ke kambing ke yang warna putih, maka itulah dia yang terbaik. Sebab yang putih ada, unta pun ada unta putih,
Sebab unta Nabi unta putih. Unta Nabi putih, bara yang Nabi naik putih juga, warna putih. Jadi kalau jumpa lembu warna putih, harga sama aja, baik ambil yang warna putih. Sebab dari sudut warna putih lebih afdal. Dia turunlah ke warna putih kuning-kuning tu, warna cerah lah. Kemudian turun ke warna kuning merah gitulah. Kemudian dia turun ke warna dalam kitab sebut balqa ni kita panggil macam lembu susu tu lah, tapung tu putih hitam tu. Itu dia panggil balqa, dan yang paling rendah sekali dari sudut warna hitam. Warna hitam yang paling rendah sekali dari sudut warna dia. Baik, okey. Jadi yang disebut dalam kitab yang kita baca tadi ialah dari sudut syiarnya. Dari sudut syiar, unta yang terbaik, yang paling afdal, kemudian lembu, kemudian kambing. Baik. Harus berkorban dengan seekor unta jantan atau betina atau lembu untuk 7 orang. Okey, baik. Dari sudut jantina binatang tu, maka boleh berlaku sama ada jantan ataupun betina. Boleh berlaku. Kalau tak ada jantan, yang ada betina saja, boleh ambil betina untuk buat korban. Okey, baik. Seekor unta ataupun lembu ni adalah untuk boleh harus untuk dikongsi 7 orang. Itu benda yang kita sedia maklum lah. Benda yang kita sedia maklum. Boleh disertai oleh 7 orang, ataupun kata lain dibahagikan kepada 7 bahagian. Sebab ialah zaman-zaman ekonomi meleset ni, nak cari satu bahagian untuk seekor lembu tu mungkin makan harga 3,000 lebih kot sekarang ni. Jadi susah nak cari orang yang berkemampuan. Maka boleh dibahagikan kepada 7 bahagian. 7 bahagian. Jadi 7 bahagian itu untuk 1 orang. Jangan kita pecah pula. Seekor bagi 7, 1 bahagian tu bagi pula 7 ke. Tak jadi korban lagi tu. Jadi 1 bahagian tu hanya untuk 1 orang saja. Dia sama dengan kambing. Kambing hanya untuk 1 orang saja, 1 individu saja. Tak boleh dikongsi. Baik. Hal ini berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'ah. Baik. Jabir radhiyallahu anhu dikata, kami berkorban bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah dengan seekor unta untuk 7 orang dan seekor lembu untuk 7 orang. Itu yang dilakukan sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi lah. Artinya kalau tidak ada dari sudut kemampuan nak dapat seekor lembu untuk seorang, maka boleh dibagi kepada 7 orang. Baik. Okey, habis berkaitan dengan binatang yang disyariatkan untuk korban. Kita tengok pula syarat binatang korban. Okey. Jadi tadi kita baca bahawasanya binatang yang dibuat korban ni hanyalah daripada unta, lembu dan kambing ataupun biri-biri. Jadi adakah semua unta, semua lembu, semua kambing boleh buat korban? Tidak. Jangan kata asalkan unta kita buat korban. Tak. Unta, lembu dan kambing tu dia mestilah memenuhi syarat. Memenuhi syarat yang telah ditetapkan untuk dijadikan binatang korban. Kalau dia tidak memenuhi syarat, contohnya dia korban seekor unta, katakanlah seekor unta, tetapi unta yang dia nak korbankan ni katakanlah tak cukup umur. Sebab antara syarat dia mesti cukup umur. Tak cukup umur, baru 4 tahun.
baru 4 tahun umur. Sebab unta dia mesti cukup 5 masuk ke 6 tahun. Dia sambut birthday dia yang ke-5, masuk ke tahun ke-6 barulah boleh sembelih. Jadi baru 4 tahun ya, dia pun nak sembelih korban. Maka kalau dia sembelih juga sebagai korban, maka dia tidak dapat pahala korban. Sembelih itu boleh makan lah, dapat pahala sedekah sajalah, tapi pahala korban tak dapat. Kenapa? Binatang yang dia sembelih itu tak cukup syarat, walaupun yang dia sembelih itu adalah unta. Jadi semua binatang-binatang tadi tu, unta, lembu, kambing itu bukan asalkan nama dia unta, lembu, kambing boleh buat korban. Tak, dia binatang-binatang itu mestilah menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan. Okey, baik. Jadi apa syarat-syarat dia? Okey, yang pertama, syarat dari sudut umur. Syarat dari sudut umur. Dia pun kita sedia maklum dah ni. Baik. Umur unta yang hendak dikorbankan disyaratkan masuk tahun ke-6. Masuk tahun yang ke-6. Genap dah 5 tahun dan dia telah berada pada tahun yang ke-6. Dia sambut birthday dia lah. Birthday yang ke-5 tu masuk ke tahun ke-6, barulah dia boleh buat korban. Okey, itu syarat dia. Jadi kalau bela unta lambat sikit lah dapat hasil untuk korban tu. Kena tunggu 5 tahun umur dia, baru dia boleh buat korban. Okay, baik. Itu unta. Jadi unta syarat umur dia 5 tahun, genap 5 tahun masuk kepada tahun yang ke-6. Okey, baik. Yang kedua, umur lembu. Umur lembu dan kambing. Umur lembu dan kambing. Tuan-tuan sekalian, bila sebut kambing, maknanya bukan biri-biri lah. Biri-biri lain. Biri-biri lain. Biri-biri dengan kambing, walaupun dia daripada jenis kambing, tapi dia berbeza. Ni kambing ni, kalau kita tengok dalam kitab fiqh, dia sebut sebagai ma'iz. Ma'iz ni kambing yang selain biri-biri. Kambing yang bukan daripada jenis biri-biri. Okey, baik. Jadi lembu dan kambing, umur untuk dia buat korban ialah dia masuk kepada tahun ketiga. Maknanya telah genap umur 2 tahun masuk kepada tahun yang ketiga. Barulah boleh buat korban. Itu bagi lembu dan kambing. Okey. Manakala umur biri-biri pula, ni kambing biri-biri, biri-biri pula telah masuk tahun kedua atau telah tanggal gigi hadapannya sekalipun umurnya belum sampai setahun. Okay. Untuk biri-biri pula, biri-biri ni, ini untung bela biri-biri sebab boleh dapat hasil tu, boleh buat korban awal. Biri-biri umur dia genap setahun. Umur dia genap setahun masuk kepada umur 2 tahun. Sambut birthday yang pertama, boleh dah buat korban. Baik. Jadi biri-biri umur dia genap setahun masuk kepada tahun yang kedua. Ataupun umur dia belum lagi genap setahun. Umur tak genap lagi, katalah baru 10 bulan. Tapi bila kita cek gigi dia, ada yang dah cabut, ada yang dah tertanggal. Maka gigi tertanggal itu menandakan dia telah matang, kematangan dia. Jadi walaupun umur dia tak cukup setahun, bila cek gigi ada yang dah tanggal, maka biri-biri itu boleh dibuat korban. Itu bagi biri-biri. Jadi umur, kita ulang balik, umur untuk lembu pula, untuk unta mestilah cukup 5 tahun dan telah masuk kepada umur yang ke-6. Cukup 5 tahun masuk kepada tahun yang ke-6. Untuk lembu dan kambing selain daripada jenis biri-biri, mestilah umur dia cukup 2 tahun, genap 2 tahun dan masuk kepada tahun yang ketiga. Untuk biri-biri cukup umur setahun, dan masuk kepada umur 2 tahun, ataupun belum cukup setahun tetapi giginya ada yang telah tertanggal, tercabut,
maka dikira sudah matang dan boleh dibuat korban. Okey, itu syarat dari sudut umur. Baik. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matil udhiyatu al-jaza'u min ad-dha'ni. Maksudnya biri-biri yang paling baik, biri-biri yang paling baik dibuat korban ialah yang berumur 8 ke 9 bulan. Al-jaza' tu, al-jaza' min ad-dha'ni. Kalau kita belajar bab zakat ternakan, ya. Kalau kita belajar bab zakat ternakan, kita akan dapati bahawasanya binatang-binatang ternakan tu, unta, lembu, kambing tu, dia ada nama-nama tersendiri bagi setiap tahap umur tu. Bagi setiap tahap umur tu, setahun, umur cukup 2 tahun, apa nama dia, sampai 4 tahun, apa nama dia. Dia ada nama-nama yang tersendiri. Jadi perkataan jaza', ya, perkataan jaza' ni digunakan kepada kambing biri-biri yang dah sampai umur 8 ke 9 bulan lah. 8 ke 9 bulan dah tentulah yang telah tertanggal giginya, yang telah pun ada giginya yang dah tercabut, untuk kita buat korban, ya. Jadi itulah yang terbaik sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis yang kita baca tadi tu, ya, Nabi menyebut al-jaza', bermakna umur tu. Al-jaza' ni nama bagi peringkat umur, nama bagi peringkat umur binatang tu. Jadi menandakan bahawasanya umur memainkan peranan penting dalam menentukan binatang yang kita boleh buat korban. Jadi kalau tak cukup umur, maka korban tu tidak sah. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak cacat. Itu sudut yang kedua, syarat. Syarat yang kedua, bila dah cukup umur, kita kena tengok dari satu sudut lagi, bahawasanya binatang yang kita nak buat korban itu mestilah tidak ada sebarang kecacatan, sempurna, ya. Kalau cacat, maka tak sah buat korban. Nak buat kenduri boleh lah. Nak buat kenduri, nak buat makan apa semua, tak ada masalah lah cacat. Ada pun untuk korban, dia mestilah bebas daripada sebarang kecacatan. Okey, baik. Ketiga-tiga jenis binatang korban tersebut tidak cacat yang menyebabkan kurang dagingnya. Okay. Macam mana kita nak menentukan kecacatan yang tidak dibolehkan, penyakit yang tidak dibolehkan, iaitu mana-mana kecacatan ataupun mana-mana penyakit yang menyebabkan binatang itu jadi kurus. Yang disebut yang menyebabkan kurang daging dia, disebabkan dia cacat ataupun dia ada penyakit itu menyebabkan dia jadi kurus, daging jadi kurang, maka itulah dia kecacatan yang tidak dibolehkan, ya. Sebagai contoh, lembu putus ekor, lembu accident, ekor putus, dia selamat, ekor putus, ya. Jadi ekor yang putus itu, ya, telah menyebabkan dia cacat, ya. Tak ada ekor, cacat lah. Dan kecacatan tanpa ekor tu telah menyebabkan kurang daging dia. Mana dia? Ekor tu. Sebab ekor tu ada daging dan boleh dimakan. Mahal pula tu, semangkuk ekor. Baik. Ada daging yang boleh dimakan. Jadi kalau ekor dia putus, maka dia telah pun mengalami kecacatan yang telah mengurangkan dagingnya, ya. Ataupun lidah putus ke, ya, sebab lidah orang makan. Telinga putus ke, ya, telinga tu orang makan ke tak tahulah. Tak penting orang makan ke tak makan, tapi dia boleh dimakan. Boleh dimakan. Putus kaki sebelah ke, sebagai contoh, ya, kaki boleh dimakan. Jadi kecacatan yang sebegitu
tidak dibolehkan pada binatang korban. Baik. Oleh itu tidak sah korban kambing yang terlalu kurus sangat, ya. Biasa kambing berat standard seekor 10 kilo lebih, belah-belah kilo tak. Dia ambil 5 kilo je kambing. Kurus sangat kambing tu, nak jimat macam pasal. Maka tak boleh, ya. Sebab apa? Sebab kita punya matlamatnya nak bagi daging kepada fakir miskin, tapi tak sampailah matlamat tu. Sebab apa? Daging tak ada, ada tulang je. Okey, baik. Jadi terlalu kurus, satu. Yang sangat tempang, kaki ada tapi dia berjalan dalam keadaan yang sangat tempang. Baik. Kalau dalam kitab-kitab fiqh dia sebut macam mana nak mengukur ketempangan dia ni, yang dikatakan sangat tempang, iaitu kalau dia berjalan dengan kawanan dia tertinggal di belakang jauh. Nampak jalan tempang tapi duduk depan sekali laju pada orang, laju pada yang lain, itu tak apa, boleh buat korban. Maknanya dia panggil arjun yasir, ketempangan yang sedikit, itu dibolehkan. Tapi kalau ketempangan dia menyebabkan dia berjalan perlahan dan dia tertinggal daripada kawanan dia, maka itu dipanggil sangat tempang, tak boleh buat korban. Okey, ketara sangat, betul. Sampai jalan pun kena tinggal, maka ketara sangatlah. Okey, jadi terlalu kurus, sangat tempang, buta sebelah mata. Buta sebelah mata. Ni buta. Kalau rabun boleh lagi. Tak tahu macam nak tentu rabun tak rabun kan. Rabun boleh lagi, dia buta terus, tak nampak terus mata sebelah. Kalau buta dua-dua belah lagi tak boleh. Buta sebelah mata pun tidak dibolehkan. Okey, baik. Kemudian berpenyakit. Penyakit apa, kuku dan mulut apa semualah, penyakit yang ada pada binatang ternakan tu, itu pun tidak dibolehkan. Atau putus sebahagian telinganya. Putus sebahagian telinga, samalah tadi, putus ekor, putus telinga, putus lidah, putus kaki, dekat peha dia hilang katalah sekilo daging kat situ, sebab aksiden sebagai contoh, nampak lompong, lubang, itu semua tidak dibolehkan. Kerana apa? Kerana daging dihilang. Jadi putus sebahagian telinga dikiaskan bahagian-bahagian anggota yang lain. Okey, baik. Jadi itu kecacatan yang tidak dibolehkan. Baik. Jadi dia banyak lagi lah, antaranya lagi apa, kalau ada penyakit gila, ada lembu gila tak? Gila boleh, ya, gila, lembu gila, ataupun lembu tu berkurak sebagai contoh. Dia sebut dalam kitab fiqh sebagai al-jarba, lembu yang berkurak. Kerana apa? Kerana kurak tu dia telah menjakiti bahagian yang boleh kita manfaatkan, iaitu apa dia? Kulit. Dan yang paling teruk sekali, dia jangkit sampai ke daging. Kurak ke, kudih ke, kudih yang teruk sampai daging dia dijangkiti, ya. Jadi ada infection pada daging dia. Semua ni tidak dibolehkan untuk dibuat korban. Jadi kesimpulannya, bila kita dah sahkan dia dah cukup umur, cek secara terperinci satu-satu, supaya dia bebas daripada kecacatan. Baik, hal ini berdasarkan hadis daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, arba'un la tujzi fil adahi al-awra al-bayyinu 'awruha wal maridatu bayyinun maraduha wal arja'i bayyinun wal arja'u bayyinun arjuha wal ajfa'u allati la tunqi. Maknanya 4 perkara yang menyebabkan binatang tidak sah dijadikan korban ialah, yang pertama, al-awra bayyinun awruha, binatang yang jelas buta sebelah matanya. Jelaslah buta sebelah mata dia. Baik.
Kemudian al-maridatu al-bayyinun maraduha, yang berpenyakit, yang nyata sakitnya, ya, yang nampaklah di mata bahawasanya ni lembu ni sakit ni. Baik, itu yang jelas sakit dia. Baik. Wal arja bayyinun arjuha, yang tempang, yang jelas ketempangan dia. Tadilah ketempangan yang jelas. Baik. Kemudian walal ajfa allati la tuqi, dan terlalu kurus hingga menampakkan tulang. Kurus sangat sampai nampak tulang. Maka itu antara keaiban yang tidak dibolehkan pada binatang korban. Baik, setiap perkara yang menyebabkan binatang itu kurus ataupun kurang dagingnya hendaklah dikiaskan kepada keempat-empat kecacatan tadi. Bukan empat yang Nabi sebut saja tadi, apa-apa sahaja yang menyebabkan binatang tu jadi kurus, maka dia tidak boleh dibuat korban. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, bermakna kecacatan yang lain yang tidak menyebabkan binatang itu jadi kurus, ataupun yang tidak menyebabkan daging dia berkurangan, hilang, maka dibolehkan. Contohnya apa tuan-tuan? Yang terpatah tanduk, berkorban dengan lembu yang ada sebelah tanduk, sebelah tak ada, patah. Baik. Jadi yang terpatah tanduk ni boleh dibuat korban. Sebab apa? Sebab tanduk bukanlah bahagian yang dimakan. Sebab pada tanduk tu tak ada daging. Tak ada daging, tak ada. Tak ada daging pada tanduk tu. Jadi tanduk tu dia bukanlah bahagian yang boleh dimakan. Bila bukan bahagian yang boleh dimakan, maka memang dia cacatlah, tak ada sebelah tanduk, tetapi kecacatan itu tidak memberi kesan kepada daging dia. Maka lembu yang terpatah tanduk, maka boleh dibuat korban. Ya. Tebuk telinga. Dalam kitab fiqh dia sebut yang terputus. Yang terputus tak boleh buat korban. Adapun yang terkoyak boleh. Yang terkoyak, main telinga dia terkoyak, jadi gitu buka. Tapi tak terputus, tak jatuh. Tapi kalau terkoyak, jatuh, hak atas ada, hak bawah jatuh, tu tak boleh lah. Tapi kalau dia terkoyak sahaja, cara koyak telinga dia, carik, maka tu pergi main kat kebun kan, sangkut kat kawat duri, tarik koyak telinga dia. Tapi hanya sekadar terkoyak sahaja, maka boleh buat korban. Dia selagi mana tak jatuh, tak gugur. Kalau dia jatuh dari berpisah daripada badan dia, tak boleh. Baik. Jadi antaranya lagi yang disebut dalam kitab-kitab fiqh ialah binatang yang dikasih, yang dimandulkan, binatang yang dimandulkan. Jadi saya tak tahulah proses veterina macam mana kan. Dia mandulkan, jadi kemungkinan tentang mungkin ada pernah mandulkan kucing, beranak semua, setiap bulan beranak macam tu kan. Maka pergi veterina dimandulkan, mesti ada lah yang dipotong daripada binatang tu. Jadi binatang yang dikasih atau dimandulkan, walaupun dari sudut kita kata bila mandul cacat lah, ada kurang lah, tetapi ianya dibolehkan untuk korban. Kenapa? Kerana binatang yang dikasih ni, dia dah hilang dah nafsu dia hanya tinggal nafsu makan je, makan yang akan menjadikan dia lebih gemuk lah, dan lebih sesuai untuk korban. Sebab dalam nas hadis pun disebut bahawasanya Nabi SAW pernah berkorban, dhahan Nabi SAW bikabshaini mawju'ain. Nabi pernah berkorban dengan 2 ekor kambing yang telah dikasih, yang telah dimandulkan. Nabi pernah berkorban. Jadi dari sudut zahirnya, yang dimandulkan ni cacat lah, dicacatkan. Tetapi apabila kecacatan itu tidak memberi kesan
dari sudut daging dia, tidak mengurangkan daging dia, bahkan menambahkan lagi daging dia, maka ianya tidak mengapa untuk dia buat korban. Jadi ukuran kecacatan tu ialah dari sudut kurang daging. Kecacatan yang tidak dibolehkan ialah kecacatan yang menghilangkan ataupun mengurangkan daging binatang tersebut, yang ataupun menjadikan dia kurus. Itu yang tak dibolehkan untuk buat korban. Baik. Okey tuan-tuan, itu ialah perkara-perkara yang kita perlu titik beratkan bila mana kita nak cari binatang korban. Pastikan binatang itu cukup dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, supaya ibadah korban kita sah. Okey, baik. Jadi insya-Allah akan datang panjang lagi ni. Kita akan tengok pula berkaitan dengan waktu korban. Jadi perkara-perkara ini kita dah sedia maklum lah, kita baca lagi insya-Allah akan datang. Waktu korban insya-Allah. Jika tuan-tuan ada apa-apa soalan? Dia macam lembu tu, boleh korban tak jadi dia berkeliaran, lepas tu makan tak ada orang, kan? Macam dia cakap di jalan semua tu. Dia tak cantik. Dia tak berapa cantik lah. Sebab kalau kita tengok, bila kita baca, bila kita dah pilih lembu, dah beli lembu lah untuk korban, maka yang terbaik ialah kita pastikan dia makan daripada sumber yang tak diragui lah. Maknanya jangan kita duk tanam duk ikat tepi rumah orang, habis kacang-kacang orang makan apa semua. Maka bila kita beli tu, maka yang terbaik ialah kita pastikan daripada tempoh kita beli sampai nak korban tu, sumber yang dia makan tu sumber yang terbaik. Gitu. Tapi kalau kita boleh beli daripada kandang ataupun ladang yang memang dijaga betul, dari sudut makan apa semua tak menyusahkan orang, duk masuk ladang orang, pergi rumah orang, duduk kat jalan apa semua tu, dah tak kena maki dengan orang apa semua kan. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tapi kalau tak ada, boleh je, tapi pastikan bila kita dah beli dan untuk sampai kepada hari dikorbankan tu, kita pastikan sumber makan dia adalah sumber yang terbaik lah, yang tidak ada keraguan. Ya. Kenapa, apakah hikmah lembu dan unta dibahagi kepada 7 bahagian? Kenapa tak 5? Kenapa tak kalau kita nak kira ganjil lah, kenapa tak 3 kan? Kenapa? Wallahu alam. Saya tak pasti. Kenapa hikmah tu? Kenapa Nabi memilih 7? Jadi yang kita boleh katakan kemungkinan itu kita kata keringanan yang Nabi berikan kepada umat dia. Jadi kalau Nabi letak 3, letih juga kita 1000 satu bahagian. 1000 satu bahagian, ya. Jadi Nabi ambil yang pertengahan 7. 7. Taklah banyak sangat bahagian. Jadi kalau banyak sangat bahagian, nanti tak nama korban. Sebab masing-masing bayar sikit je. Sikit tak korban lah. Dia kena banyak baru dia panggil korban. Jadi Nabi ambil yang pertengahan 7. Jadi mungkin itulah hikmah dia, sebagai keringanan untuk kita. Jadi kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita jumpa lagi. Cuma tuan-tuan, saya nak beritahu, minggu depan tak ada kena khusus. Minggu depan saya kena berkhusus, dan kita jumpa sekali lagi untuk terakhir sebelum kita sambut Ramadan. Minggu keempat insya-Allah, akhir bulan ni lah. Minggu depan saya kena berkhusus. Baik. Jadi insya-Allah kita cubalah habis sebelum Ramadan tu, dan kita jawablah apa-apa isu-isu, dan saya akan sebut jugalah isu-isu berkaitan dengan korban insya-Allah. Baik. Sekian untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.